نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba', yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa pengurusan Surau Al-Jalil, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, juga mereka yang menonton secara live melalui Facebook Surau Al-Jalil. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu di dalam rumah Allah, dan moga-moga dengan waktu yang ada ini sebelum kita menunaikan salat fardu isyak, insya-Allah kita semua, yang mana saya akan memberikan sedikit perkongsian, dan moga-moga dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan yang mendengarnya pada malam yang penuh barakah ini. Dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini sebenarnya kita telah sampai kepada hadis yang terakhir daripada kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hadis ke-42 ini sebenarnya susunan dia tu sangat indah. Yang mana kalau kita perhatikan, kalau kita cuba untuk kita ulang kembali, kita melihat hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi membawakan ataupun meletakkan hadis yang berkenaan dengan kepentingan niat. Yang mana kita tahu niat ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk seseorang itu melakukan apa saja, khususnya dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga dalam dia nak niat untuk melakukan amal soleh yang lain. Dan nak menunjukkan betapa indahnya susunan dan pemilihan hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, hadis yang ke-42, Al-Imam An-Nawawi meletakkan sebuah hadis yang mana akan membicarakan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seolah-olah dia macam satu perjalanan kehidupan kita. Kita mulakan kehidupan kita ni, setiap kali kita nak melakukan sesuatu, kita niat. Kita nak buat solat, kita niat. Kita nak beribadah, apa sahaja ibadah, maknanya kita tanamkan niat dan kemudian kita laksanakan. Dan kita tahu, dalam apa juga yang kita laksanakan, kadang-kadang kita tak mampu untuk melaksanakan dia dengan sempurna. Mungkin kadang-kadang solat kita memang niat solat, kita nak solat. Tapi kadang-kadang mungkin solat kita itu ada kekurangannya. Kadang-kadang kita tidak meraihkan ataupun kita tidak mendirikan sunat-sunat ataupun sunnah-sunnah yang ada di dalam solat. Yang mana mungkin boleh jadi kesempurnaan itu tidak dapat untuk kita capai dalam apa-apa amalan sekalipun. Dan hadis yang terakhir ini, Al-Imam An-Nawawi bawakan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak-banyak yang kita rasakan kelemahan kita itu, Allah Subhanahu wa taala tampung, dan Nabi SAW menceritakannya dengan sebuah hadis yang nak menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa luasnya juga keampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Kita mungkin solat kita kadang-kadang solat kita tu tak cukup sifatnya. Kadang-kadang solat lewat. Macam-macam lah perkara-perkara yang mungkin dalam kita beribadah tersebut kadang-kadang ada kurangnya. Dan mungkin boleh jadi juga dalam kehidupan kita ini kita selalu melakukan kesalahan. Mungkin ada orang kata apa? Ada masa-masa yang tertentu kadang-kadang kita tergelincir. Dan moga-moga dengan hadis yang diletakkan, hadis yang terakhir ini, sebenarnya dia memberikan motivasi kepada kita
dan juga memberikan satu peringatan kepada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat besar rahmat dan sangat besar dan sangat luas keampunannya. Dan begitulah kalau kita nak lihat seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Untuk kita istiqamah ini adalah satu perkara yang sangat susah. Tanyalah kepada siapa sekalipun. Kalau orang nak berhijrah dalam kehidupan, dalam orang kata apa? Katakanlah dalam kehidupan dia itu, dia nak merubah gaya hidup dia. Susah tuan-tuan. Ada orang mungkin dia kata dia nak makan makanan yang berkhasiat saja. Kadang-kadang dia ada masa juga, kadang dia mesti cari benda-benda yang fast food lah, apalah. Itu dari sudut kita kata dalam hidup keduniaan kita pun sama. Orang kata orang nak kurus, contoh. Saya nak kurus lah, nak diet. Dia kata tercicir juga tuan-tuan kadang-kadang. Dia terbabas juga. Dan sebab itu kita katakan istiqamah ini adalah satu perkara yang sangat susah. Lebih-lebih lagi bila kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Nabi SAW pernah menyebutkan, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah, tetapi kita tahu bahawa sesungguhnya untuk istiqamah itu lan tuhsu, iaitu kita tidak akan mampu untuk kita sentiasa berada pada jalan istiqamah tersebut. Dan sebab itu kadang-kadang kita tergelincir, kita melakukan kesalahan. Dan melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang kita katakan tabiat manusia. Manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Dalam perkara keduniaan pun dia melakukan kesilapan. Dalam bekerja pun kadang-kadang dia ada tersilap. Kadang-kadang dalam perkara-perkara yang melibatkan hubungan dengan sesama manusia pun kita kadang-kadang ada tersilap, terkhilaf. Apatah lagi dalam juga kita mengamalkan agama di dalam kehidupan kita, pasti juga kita akan melakukan kesilapan. Tetapi kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas seperti mana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah rahimahullah, yang mana Nabi SAW menyebutkan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu dia pasti melakukan kesalahan. Dan kalau kita perhatikan bagaimana perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW adalah khata'. Ada tasydid kat situ tuan-tuan. Arab ni kalau dia nak kata salah, dia kata khata' je. Khata', salah. Tetapi begitulah bila Nabi SAW sebutkan khata' dengan ada tasydid di situ, nak menunjukkan bahawa kesalahan itu bukan sekali dilakukan oleh manusia. Tetapi ianya adalah kadang-kadang kesalahan yang berulang kali dilakukan oleh kita. Mungkin pada satu perkara yang sama ataupun mungkin dalam perkara yang berbeza-beza. Jadi Nabi SAW sebutkan apa? Pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Khata'. Kadang dia buat baik, dia elok sekejap, kadang-kadang tiba-tiba dia tergelincir. Kemudian dia elok, dia tergelincir lagi. Itu yang disebutkan dengan khata'. Maksudnya bukan hanya melakukan satu saja kesilapan, tetapi nak menunjukkan bahawa manusia ini sifatnya itu melakukan kesilapan, dan sifat kesilapan tersebut juga disebutkan sebagai berulang kali. Dan Nabi kata wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, yang paling baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga kalau kita melihat dalam sebuah hadis yang lain, dalam sebuah hadis qudsi yang mana Nabi SAW menyebutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Yang mana hadis ini hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kalian sentiasa melakukan kesilapan pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Memang kita ni tidak sunyi dari kesilapan tuan-tuan. Tapi kita berpegang kepada hadis Nabi, yang paling baik adalah orang yang bila dia dengar ataupun dia melakukan kesalahan, maka dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah Ta'ala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an telah berkata bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Hadis ini adalah hadis qudsi tuan-tuan, hadis yang terakhir ni. Ya bani Adam
innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa yang ada pada kamu dan aku tidak peduli. Ini kata Allah. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosa kamu ini balagat, sampainya orang kata nak katakan punya banyaknya dosa dia itu ananas sama, sehingga sampai ke langit. Summa astaghfartani, kemudian hamba-Nya itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lak. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya. Ya bena Adam, kata Allah Subhanahu wa taala lagi, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sehingga seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukan aku dengan apa-apa pun, pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan Al-Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, hadis ini menyebutkan tentang ada beberapa, berdasarkan hadis ini Nabi SAW sebutkan, berdasarkan hadis Qudsi ini, ada 3 sebab untuk diampunkan dosanya. Apa dia yang pertama daripada hadis ini? Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya bena Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya, hai anak Adam, selama mana engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku. Tuan-tuan perhatikan, antara sebab untuk dosa kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia tuan-tuan? Ada 2 perkara yang disebutkan dalam hadis ini pada part yang pertama ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala kata, selagi mana kamu berdoa kepada aku dan kamu berharap kepada aku. Tuan-tuan, doa perlu diiringi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa seperti mana yang disebutkan ini, ianya adalah satu jalan yang di mana supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yang mana hadis ini Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia mengatakan sanadnya jayyid, sanadnya bagus, tidak ada masalah. Dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan apa? Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kata Nabi SAW, selama mana seseorang muslim itu dia berdoa, yang mana dengan doanya itu doa yang tidak mengandungi dosa. Dia bukan minta benda yang betul-betul orang kata benda-benda yang salah, ataupun dia memohon kepada orang mungkin untuk mendapat orang lain mendapat kecelakaan ataupun benda-benda yang buruk. Dia tak berdoa dengan benda-benda yang buruk. Dan begitu juga wala qati'atur rahim. Dia tidak memutuskan silaturahim. Illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya salah satu daripada 3 ini. Maksudnya apa? Orang yang berdoa, doanya itu bukan perkara yang buruk ataupun mengandungi dosa, tidak memutuskan silaturahim, kecuali apa dia? Allah akan berikan salah satu daripada 3 ini. Apa dia yang pertama? Kata Nabi SAW, yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama, kata Nabi SAW, Allah akan kabulkan segala doanya seperti mana yang dia pinta. Itu salah satu, mungkin boleh jadi kepada seorang hamba tersebut. Maksudnya, bila dia berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan permintaan dia. Boleh jadi yang kedua juga, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Ataupun apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan, menunda pengkabulan doa tersebut. Allah tak kabulkan di atas dunia, tetapi Allah akan berikan perkara tersebut di hari akhirat. Itu yang kedua.
salah satu perkara yang mungkin seseorang itu akan dapat. Dan yang ketiga apa dia? Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hadis menyebutkan wa imma ay wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha qalu idzan nukthiru qala Allahu akbar. Dan yang ketiga, Allah Azza wa Jal akan memalingkannya dari perkara yang buruk semisal dengannya. Dan para sahabat berkata, kalau begitu idzan nuksir, maka kami akan memperbanyakkannya. Saya nak perbanyakkan doa lah. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu Akbar. Iaitu Allah lebih banyak lagi mengkabulkan doa hamba-hambanya. Selagi mana nak menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betapa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Maka ada 3 keadaan tuan-tuan doa-doa kita ini. Mungkin kadang-kadang kita mungkin akan rasakan, setiap orang akan pasti merasakan perkara ini. Satu, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Apa yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Mungkin ada orang yang mungkin dia mohon Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Mungkin dia nakkan kekayaan, mungkin dia nakkan kehidupan yang senang dan sebagainya. Allah bagi. Atas dunia Allah bagi. Ada yang mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Dalam erti kata lain, Allah tangguh. Kadang-kadang kita doa, kita ada je permintaan kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh jadi kadang-kadang benda tu Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan kepada kita. Mungkin ada sebab ataupun kita katakan ada hikmah di sebaliknya. Ataupun yang ketiga apa dia? Allah tak bagi kepada kita. Dan Allah mungkin tak juga simpan untuk di hari akhirat. Tetapi kadang-kadang dalam kehidupan kita, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak bantu dari sudut. Contohnya, apa dia? Kadang-kadang kita minta sebagai contoh, dia memohon sesuatu kebaikan yang besar. Kan? Katakanlah dia mungkin nak contoh je ada satu hajat yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak memberikan apa yang dia minta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala gantikan apa? Dengan sesuatu yang lain, dengan memalingkan ataupun dengan membalikkan perkara tersebut dari satu sudut. Mungkin kita katakan sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala elakkan dia daripada dapat keburukan yang besar. Dan perkara ini sebenarnya banyak berlaku pada kita tuan-tuan. Kita boleh hidup atas dunia ni mungkin 40 tahun, 42 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Boleh jadi kadang-kadang kita ni berjalan di atas doa kita. Berapa banyak mungkin kalau kita lihat, kita kenang kembali, berapa banyak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala dah selamatkan kita daripada perkara-perkara yang kita tak ingini. Ada orang mungkin terkena aksiden. Ada orang mungkin ditipu oleh scammer dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan benda tu kena pada kita. Boleh jadi disebabkan doa-doa kita. Mungkin apa yang kita minta, mungkin itu yang Allah tak bagi. Allah simpan, tapi boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan lebih baik. Allah balikkan perkara tersebut supaya keburukan itu tidak menimpa kepada kita. Maka itu yang disebutkan apabila seseorang itu berdoa tetapi dengan syarat, iaitu doa itu tidak mengandungi dosa, dan begitu juga selama mana dia ini tidaklah orang yang mana memutuskan silaturahim, maka salah satu daripada 3 ini akan seseorang itu dapat. Dan begitulah juga tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita katakan tentang doa, doa ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan bahawa dia akan mengkabulkannya. Dan perkara ini kita selalu dengar. Dan mana yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan aku perkenankan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah juga bila kita katakan salah satu sebab untuk dosa diampunkan ataupun cara untuk kita mendapat keampunan daripada Allah, satu dengan doa. Dalam masa yang sama kita sebutkan tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis ini, da'autani wa rajautani. Doa dan kemudian kena ada apa tuan-tuan? Kena berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, perkara ini memang Nabi SAW sebutkan dengan jelas. Kadang-kadang mungkin kita rasa doa kita ini tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kadang-kadang kita tak meraihkan adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Satunya apa? Bila kita berdoa, kadang-kadang kita ni tak berharap. Bagaimana? Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi juga. Dalam hadis ini, Nabi SAW sebutkan apa? Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah.
Nabi SAW suruh kita berdoa. Berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kamu yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan permintaan kamu. Nabi suruh doa, bersamanya itu pengharapan, suruh kita yakin supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkan doa kita. Kenapa? Sebab Nabi SAW sebutkan selepas itu, wa'lamu, dan ketahuilah kamu, anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memustajabkan doa ataupun mengabulkan doa dari mana? Dari hati orang yang lalai. Min qalbin ghafil lahin. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita berdoa bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Kalau kita solat kan, kadang-kadang, tuan-tuan, kita bukannya makmum dengan imam ni, dia selesai, bila imam bagi salam, selesai. Urusan imam tu, kalau ikutkan, dari sudut ibadah. Zikir, tuan-tuan nak zikir sendiri. Dan doa, tuan-tuan nak doa sendiri. Bahkan sebenarnya, tuan-tuan berdoa sendiri, itu sebenarnya lebih baik, tuan-tuan. Saya selalu sebutkan, kita ni banyak hajat, tuan-tuan. Bukannya semua orang hajat dia sama. Ada orang kesusahan dia sendiri, kesulitan dia yang tersendiri, dia memerlukan kepada hajat ataupun memerlukan kepada permohonan yang berlainan. Kalau tuan-tuan tanya imam, imam ni template doa dia sama, tuan-tuan. Tanya tuan-tuan imam, tuan-tuan pergi masjid, itulah template doa dia. Ada ni, ada doa ni sikit-sikit. Tak apalah sebab dia bertugas. Dia ada cara je. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih khusyuk sebenarnya, tuan-tuan doa sendiri. Dan benda ini tidak ada masalah sekalipun. Tak ada nak gaduh-gaduh apa dah. Tuan-tuan doa sendiri. Apa hajat, tuan-tuan? Dalam bahasa Melayu, tak kisah. Boleh aja. Bahasa Arab, tuan-tuan tak boleh berbahasa Arab. Ada hafal-hafal doa-doa yang maksur daripada hadis, daripada Quran, hadis, baca. Tapi kalau tuan-tuan ada hajat yang lain, tuan-tuan minta. Sebab apa? Bila kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa daripada hati yang lalai. Orang kata apa? Qalbin ghafil lahin. Yang lalai dan orang kata tidak memberikan tumpuan yang baik. Kadang-kadang kita boleh rasa, tuan-tuan, kalau imam baca doa, satu kita dah tak faham benda imam ni doa. Kita ni dah tak faham bahasa Arab. Menjadikan kita ni lalai. Kita amin amin, amin amin. Kita tak faham apa yang diminta. Tapi cuba tuan-tuan buat sekali. Ataupun selepas-selepas ini. Bila tuan-tuan doa dengan bersungguh-sungguh. Tuan-tuan doa dengan bahasa apa sekalipun. Orang kata ikhlas dari lubuk hati kita. Tuan-tuan doa. Kita akan dapati bahawa kita akan lebih khusyuk bila kita berdoa sebegitu. Sebab benda yang kita minta tu kita lahir daripada orang kata apa, jantung hati kita. Bukan daripada, yalah, apa yang doa imam sebut tu betul. Baik je semua. Dia baca doa daripada Quran, dari sunnah. Tapi kadang-kadang ada beberapa hajat itu tidak disebutkan oleh imam kita kan. Tuan-tuan ada banyak anak-anak mungkin nak jadi anak yang soleh, berjaya, mudah dimudahkan urusan dia dalam belajar. Benda-benda ni tak ada dalam template doa imam, tuan-tuan. Tuan-tuan ni kena sebut sendiri. Kita kena doa sendiri. Sebab itu bagusnya bila seseorang itu kalau dia boleh berdoa sendiri. Kan? Ambil masa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita sendiri. Sebab itu juga antara keterikatan doa dengan kita ini adalah sebenarnya satunya nak menunjukkan tentang sangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sangka baik kepada kita dan akan berikan kebaikan kepada kita. Dan dalam sebuah hadis yang mana hadis yang masyhur, hadis yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ana inda zanni abdi bi. Aku sesungguhnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai ataupun mengikut apa yang diprasangkakan, apa yang disangkakan oleh hamba-Ku. Kalau seorang hamba itu menyangka Allah Subhanahu Wa Taala, banyak tuan-tuan kita pernah jumpa. Tadi saya ada jumpa satu video, tapi bukan di Malaysia lah, di Indonesia. Dia kata, apa yang aku dapat, apa yang saya dapat daripada saya solat? Saya tak dapat apa. Dia kata, saya berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala tak dengar doa saya. Bahkan dia kata, dia sebutkan apa segala bencana musibah yang dikenakan kepada dia. Dan dia kaitkan dengan amalan-amalan yang dia telah buat. Dia kata, aku solat, aku berdoa pada aku buat baik. Tapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, benda ni masa tu dia buat dalam satu talk show tau. Dia cakap begitu kan. Dia cakap, memang ada orang sebegitu, tuan-tuan. Dia cakap, mungkin kita kata, mungkin dia khilaf dia lah. Kita katakan, bukanlah kita nak menghukum dia. Tapi nak katakan ada orang yang bersangka apa, dia bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku solat, aku tak dapat apa-apa.
Bahkan hidup aku hancur, perkahwinan aku hancur, tak menjadi dan sebagainya. Aku banyak bila aku pernah jatuh bankrupt dan sebagainya. So dia memberikan satu konotasi yang sangat buruk. Dia bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sebegitu tuan-tuan. Tapi kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis qudusi ini. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku ini adalah berdasarkan sangkaan baik hamba-Ku itu kepada aku. Tuan-tuan, benda ni kalau kita nak letakkan pada kehidupan kita, pada tahap di atas dunia ni pun kadang-kadang kita boleh letakkan. Kadang-kadang bila kita buat, kita mengharapkan sesuatu daripada orang. Kadang-kadang orang berikan kepada kita. Kita akan rasa seronok. Sebab kita sangka baik pada dia. Dan kadang-kadang bila kita sangka baik juga, dengan perasaan sangka baik itu juga, kadang-kadang bila kita mohon sesuatu, kita tak dapat daripada kawan kita. Kita akan ada rasa yang kita sebutkan sangka baik itu lagi. Tak apalah, mungkin dia tak bagi ada. Mungkin masalah dia pun, mungkin kita nak pinjam wang, duit daripada kawan kita. Kita pinjam kan. Kita sangka baik mungkin dia bagi kot, insyaAllah kot, dia kawan baik aku. Aku pun dalam keadaan terdesak ni, nanti aku cubalah ganti balik. Kita pun pergi jumpa kawan kita, minta duit dan sebagainya. Boleh jadi dia ada dua. Sama ada kawan kita akan bagi, kawan kita tak bagi. Tapi disebabkan sangka baik kita kepada dia. Yang pertama, kita sangka bahawa insyaAllah dia akan bagi pinjam kepada kita. Dan boleh jadi dengan sangka baik itu juga, kalau dia tak bagi sekalipun, kita kata mungkin dia ada masalah. Kita rasa rugi apa-apa tak? Adakah kita rasa terkilan? Ataupun kita rasa macam down, teruk sangat, kita menyalahkan kawan kita. Kau ni teruk sangat, tak bagi aku pinjam duit. Tengok aku dah bankrupt sekarang. Aku dah kena kejar dengan Along. Tuan-tuan, sebab tu sangka baik ini, bila kita faham dengan sebaik-baiknya, itu kalau dengan manusia. Cuba bayangkan kalau kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga tuan-tuan, dalam bila kita menyebutkan tentang berdoa dan juga pengharapan ini, Nabi SAW pernah memberikan amaran, iaitu kepada seorang yang mana kalau dia nak berdoa itu, dia berdoa dengan tidak bersungguh-sungguh. Bagaimana? Dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan, Iza da'a ahadukum fala yaqul. Sekiranya seseorang daripada kamu ini berdoa, janganlah kita katakan, Allahumma gfirli in syi'ta. Walakin liya'zimil mas'alati wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Apa maksud dia? Nabi kata apa? Kalau seseorang itu berdoa, jangan sebut benda-benda begini. Apa dia? Satunya adalah, Ya Allah, kau ampunilah aku jika engkau suka. Ataupun jika kau berkehendakkan untuk engkau mengampuni aku. Nabi kata jangan sebut doa sebegitu. Contoh, kadang ada orang, Ya Allah, kau berikanlah aku ni. Itu pun kalau kau nak berilah. Kalau kita berdoa sebegitu, itu adalah bentuk-bentuk doa yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebab apa Nabi kata apa? Bahkan tapi Nabi kata apa? Walakin, tetapi kuatkanlah tekad dalam meminta. Maksudnya apa? Kita berharap, minta bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita besarkan pengharapan kita. Supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan permintaan kita. Yang mana akhirnya Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya tidak ada satu pun yang sulit bagi Allah. Tak ada satu pun benda yang susah untuk Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah nak bagi, boleh ya Allah bagi. Dan kita berpegang juga kepada hadis yang sebelum ni kita baca. Ada 3 keadaan. Allah bagi on the spot, Allah simpan, balas di akhirat, ataupun Allah tukar dengan semisal dengannya. Kan? Apa-apa yang mungkin perkara buruk Allah akan gantikan. Dan itu yang kita sebutkan yang pertama, antara sebabnya untuk diampunkan dosa adalah da'autani wa rajautani. Doa kepada Allah, dalam masa yang sama kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang apa dalam hadis qudusi ini? Ya bani Adam, lau balagat zunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosa kamu itu setinggi langit, kata Allah Subhanahu Wa Taala, thumma astaghfartani ghafartu lak. Baik. Kita fokus kepada apa? Istaghfartani. Thumma astaghfartani. Kemudian dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tadi doa. Yang kedua adalah dengan istighfar, tuan-tuan. Istighfar ni benda yang orang kata apa? Sesuatu yang mana
dia ada dua faedah daripada istighfar tersebut. Bila kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita katakan astaghfirullah. Maksud istighfar itu dia ada dua. Satu memadamkan dan satu menutup. Apa maknanya? Bila kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat dua perkara ini. Satu, Allah ampunkan dosa kita, dan yang kedua, Allah tutup aib kita. Itu istighfar. Bukan semata-mata Allah ampunkan dosa kita, tak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ampun dan Allah tutup aib kita. Kita ni banyak aib tuan-tuan. Saya, lagi-lagilah saya banyak cakap depan orang. Orang bukan tahu pun cakap, ustaz ni baik. Dia duduk depan orang kata depan live apa semua mengajar kan. Kita tak tahu setiap orang. Dan kita akan merasakan bahawa setiap diri kita ni, kita pasti akan melakukan kesalahan. Sama ada satu, orang tahu ataupun orang tak tahu tuan-tuan. Itu je. Sama ada orang tahu apa kesalahan yang kita buat, ataupun orang tak tahu. Jadi tak tahu, mungkin dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita, mungkin disebabkan istighfar kita. Kan? Bukan sahaja yang kita buat dalam, orang kata apa, dalam ritual bila kita solat saja, lepas solat istighfar 3 kali, tak. Istighfar yang dimaksudkan adalah dalam banyak keadaan seseorang itu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu juga, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis kudusi ini, lau balagat zunubuka ananas sama. Walaupun dosa kita ini setinggi langit. Dan para ulama dia menyebutkan ada dua penafsiran tentang ananas sama itu. Satu apa? Anan itu bermaksud awan. So kalau kita dongak ke langit, kita nampak awan tinggi mana, kita tak tahu awan tu berapa. Kan, kalau tanya orang yang belajar sains, sudah dia tahulah awan ni cumulonimbus ke berapa, 30,000 kaki, dia tahulah. Tapi nak katakan anan, yang pertama mengatakan awan. So kita nampak awan tu, kalau kita dongak tu, maknanya daripada bawah tu sampai ke atas lah tu, maksudnya dosa kita tu. Maksudnya tinggi lah. Mubalarah. Dan boleh juga yang disebutkan apa yang dilihat sejauh mata memandang ke langit. Apa yang mata kita sampai, kita pandang itu sampai ke langit tersebut, sejauh itu. Kalau malam kita nampak bintang macam dekat je. Tapi kalau kita belajar sains, tuan-tuan, jauh bintang tu daripada kita. Maksudnya sejauh mata memandang, sebegitu jauhnya juga kalau banyaknya dosa kita, kalau dihimpun sampai jauh banyaknya sebanyak itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, summastaghfartani, kamu mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak arahan untuk kita ini, untuk kita istighfar kepadanya. Kalau kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, lagi Maha Pengasihani. Begitu juga kalau kita boleh lihat dalam surah yang lain, sebagai contoh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Iaitu, dan hendaklah kamu meminta ampun kepadaku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang beristighfar. Dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wabil asharihum yastaghfirun, iaitu orang yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi sebelum fajar. Dia bangun solat malam, dia bangun, kalau dalam konteks kadang-kadang bila kita bulan puasa pun kita bangun awal kan, sebelum subuh. Itu adalah sebenarnya masa-masa yang afdal, masa-masa yang terbaik untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis kursi ini, iaitu cara untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas berdoa, berharap dengan doa tersebut. Yang keduanya adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dan yang seterusnya. Dan ini adalah perkara sebenarnya yang sangat-sangat penting. Yang mana bila Nabi SAW dalam hadis qudsi ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku
dengan dosa sepenuh bumi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku. Baik. Poin yang paling penting dalam bahagian yang ketiga ini adalah tauhid ataupun akidah kita ini adalah penentu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kita datang dengan dosa sepenuh isi bumi sekalipun, tetapi kita datang dalam keadaan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyekutukannya. Allah kata apa? Allah akan ampunkan dosa kita. Dan ini sebenarnya poin yang paling penting. Seseorang itu apabila dia memberikan tekad yang kuat terhadap akidah dia, tidak, orang kata apa, tidak pernah goyah, ada je cabaran-cabaran dari sudut akidah ini yang menjadikan diri dia itu tidak berpaling daripada akidah Islam, selama mana kalau dia melakukan kesalahan, walaupun dalam hadis ini menyebutkan seisi bumi sekalipun kesalahannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan maghfirah, iaitu keampunannya. Dan ada hadis yang, tuan-tuan, hadis yang boleh dikatakan saya rasa ramai yang pernah dengar. Bahkan hadis ini juga masyhur dengan hadis yang disebutkan sebagai hadis bitaqah. Maksudnya kad laporan. Di akhir akhirat ni ada peristiwa-peristiwa yang Nabi SAW rakamkan, iaitu antaranya adalah peristiwa berkaitan dengan di hari akhirat nanti, keadaannya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kad laporan. Kad laporan kita itu diberikan kepada kita dalam keadaan yang bagaimana. Iaitu yang disebutkan sebagai hadis yang disebutkan sebagai hadis bitaqah. Bahkan kalau kita boleh lihat secara ringkasnya, hadis itu menceritakan tentang apa? Kalau dalam ni saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih seorang lelaki-lelaki dari umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Lalu diberikan kepadanya ada 99 catatan. Dan setiap catatan itu dalam hadis ini menyebutkan sejauh saujana memandang, sejauh mata memandang, panjang betul. Ialah segala detail kehidupan kita itu ditulis, direkodkan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah tanya kepada dia, adakah kamu akan mengingkari sesuatu daripada semua ini? Tengok, ada tak yang silap ke apa? Ada tak nak bantah ke apa? Orang tu kata, lelaki tu kata apa? Tak ada. Ya Rabb, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya lagi, apakah kamu mempunyai alasan? Ada tak alasan-alasan yang mungkin boleh kata mungkin ini tersilap ke, ini terlupa ke? Dia kata apa? Tidak. Ya Allah, tidak ada ya Allah. Dan Allah tanya lagi, adakah kamu memiliki kebaikan? Ada tak kamu atas dunia ni buat kebaikan, buat amal soleh dan sebagainya? Lelaki tersebut jawab, tidak wahai Rabb. Maksudnya lelaki ni boleh dikatakan adalah, orang kata, mungkin seorang lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil ni adalah mungkin orang yang tidak ada amal langsung. Sebab dia kata dia tak ada amal kebaikan. Bila Allah tanya, dia kata dia tidak ada amal kebaikan. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tanya je lagi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada dia, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi, bahkan aku akan memiliki satu kebaikan di sisi kami. Apa dia yang ada pada dia? Dia padanya itu ada kalimah la ilaha illallah. Tauhid. Itu dia ada. Dan juga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada dia, tengok timbangan kamu. Lalu dia berkata, ini kad laporan yang mana ni? Bitaqah yang mana ni? Kad laporan yang mana ni? Yang mana kalau diletakkan, disebut, diberikan kepadanya, dia memberikan berat lebih lagi daripada perkara-perkara lain yang dia lakukan. Nak menunjukkan bahawa timbangan bagi akidah ataupun qaul ataupun perkataan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu memberikan satu pahala yang sangat besar kepada dia. Dan apa yang berlaku, seterusnya seseorang itu diberikan syurga kepadanya. So itu adalah hadis yang kita katakan hadis bitaqah yang masyhur, yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melihat bagi seseorang hamba-Nya yang masih ada lagi tauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka selama mana itu juga dia akan mendapat bahagiannya, iaitu akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, begitulah yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada 3 perkara. Bahkan kalau kita nak lihat lagi, banyak lagi perkara-perkara yang boleh membantu kita ataupun kita buat untuk kita mendapatkan keampunan Allah. Tetapi kita fokus kepada apa yang disebut dalam hadis ini. Maka kita ulang sekali lagi, tuan-tuan. Apa dia yang akan membolehkan untuk kita mendapatkan pengampunan Allah? Doa, da'autani wa rajautani. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa yang sama,
kita berharap dengan doa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Yang kedua adalah istighfar, tuan-tuan. Kita katakan istighfar itu memberikan dua faedah kepada kita. Allah ampunkan dosa kita, Allah tutup aib kita. Dan yang ketiga adalah kita kekal di atas akidah ini, iaitu kita kekal di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis ini, walaupun kita datang dengan dosa sepenuh isi bumi sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kita. Maka begitulah betapa besarnya rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita selaku hamba-hambanya. Dan begitu indahnya bagaimana Al-Imam Nawawi menutup hadis kita, hadis yang terakhir ini, dengan membawakan hadis tentang betapa besarnya, luasnya rahmat dan juga pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap juga, tuan-tuan, kita mendapat bahagian keampunan dan juga mendapat bahagian rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Di akhirat nanti Nabi SAW sebutkan yang terakhir, tuan-tuan, seseorang itu tidak akan dapat masuk ke dalam syurga dengan amalan dia. Nabi kata. Dan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kamu juga pun macam itu ke? Nabi kata, ya, aku pun macam itu. Nabi kata, Nabi masuk ke dalam syurga bukan juga semata-mata dengan amalan. Tak. Tetapi Nabi SAW sebutkan, masuk syurganya seseorang itu dengan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Nak timbang dosa neraka, dosa pahala ni, tuan-tuan, ataupun amalan-amalan kita ni tak cukup, tuan-tuan. 40 tahun, 50 tahun kita beramal pun belum cukup lagi kadang-kadang dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nikmat nyawa, macam-macam Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita nak beribadat untuk kita balas balik, kita tak akan mampu. Sebab itu kita mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa mungkin sekadar itu saja, tuan-tuan, untuk berakhirnya kuliah kita pada hadis ke-42 ni. Dan saya nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak surau menjemput saya, terutamanya Ustaz Firdaus. Kalau saya ingat lagi, mula-mula kuliah saya di sini 18 hari bulan 8 tahun 2020. Tuan-tuan, ni pun bulan 8 2024. Maknanya 4 tahun, tuan-tuan, nak habiskan buku ni. 42 hadis dalam tempoh hampir 4 tahun. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati saya, merahmati tuan-tuan yang hadir, yang mendengar, yang mendapat kebaikan daripadanya. Moga-moga menjadi saham untuk saya. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Mungkin ada pengajian-pengajian yang baru, insya-Allah kita bertemu lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan saya mohon maaf kerana kalau ada tersilap kata, mungkin juga saya ada tersilap orang kata apa dari sudut hak-hak tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang hak-hak yang saya tak tertunaikan. Kadang-kadang ada kuliah-kuliah yang saya tak dapat komit. Saya mohon maaf. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.